Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan anak soleh yang punya 5 orang ahli, iaitu Abdullah bin Abdullah, Abdullah, Abuza, Muhammad Ani Faisal dan Ahmad Azhar. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk berkenaan tentang istiazah dan basmalah. Istiazah bermaksud setiap pembaca Quran perlu memulakan pembacaan dengan al-istiazah sama ada di awal surah atau pertengahan. Firman Allah SWT, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, yang bermaksud apabila kamu membaca Quran maka pohonlah perlindungan dengan Allah SWT daripada syaitan yang dirijam. Lafaz istiazah ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum membaca dari jumhur ulama adalah sunnah dan ada juga pendapat lain mengatakan wajib. Para ulama bersepakat bahawa bacaan istiazah bukanlah ayat Quran sehingga membolehkan ia ditambah atau dikurangi. Namun ia merupakan satu perkara sunat yang dituntut dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dari kalangan qurra, fuqaha dan mujtahidin selisih pendapat tentang melantangkan suara semasa mengucapkan istiazah. Ada di kalangan mereka yang menetapkan ucapan istiazah mestilah dengan suara yang kuat dan sebahagian mereka memilih untuk memperlahankan istiazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abuza bin Abdul Rahim daripada kumpulan anak soleh. Ini ana nak terang basmalah lah kan. Basmalah ialah ringkasan kepada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah itu adalah sunnah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Basmalah ni dia ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim macam dalam buku ni lah. Maaflah kalau kami baca buku Ustaz kan. Perkara ni berdasarkan dari dalil bahawa Rasulullah SAW tidak dapat memastikan akhir suatu surah itu hingga diturunkan kepadanya basmalah. Begitu juga amalan para sahabat radhiyallahu anhu dalam menyusun mushaf Utsmani. Mereka tidak meninggalkan basmalah pada setiap awal surah. Maknanya kalau Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ni, dia tak pernah tinggal lagi. Kalau surah tertentu yang tak ada bismillah tu tak apalah kan. Ni yang ada bismillah ni mesti dia baca. Ada ke kalau tiba-tiba dia baca Qul a'udzu birabbin nas imam? Ada kan? Mestilah ada kan. Kita tahu lah kan. Bismillah ni kita mesti dibaca sebelum nak masuk surah apa-apa kan, mesti kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Memang dah ada dalam Al-Quran pun dah sedia ada Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah kalau nak cari dah kan. Basmalah adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang mudah lantas mengabaikannya dalam bacaan. Kalau kita tak boleh tinggal Bismillah ni. Okey, yang ni je basmalah. Ana nak cerita pasal basmalah di awal surah dan menyambung dua surah. Para qurra ni depa main bersepakat, para qurra lah kan. Depa bincang, depa nak tentukan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tu lah kan. Kalau rinci ada, ringkasan dia basmalah lah kan. Untuk memulakan setiap awal surah kecuali surah At-Taubah. Lepas tu kita boleh pilih Imam Hafs ni lah. Dia kata kita boleh pilih mana-mana dari dua cara berikut. A. Memulakan dengan membaca isti'azah tanpa basmalah. Kalau kita baca surah At-Taubah, baca isti'azah, a'udzubillah, tak payah baca basmalah. Itu yang kata Imam Hafs ni menetapkan, dia tentukan, dia menetapkan basmalah mesti dibaca jika menyambung mana-mana surah termasuk surah At-Taubah. Qurra ni waktu dia berbincang tu, dalam nak sambung dengan surah sebelum surah At-Taubah dengan surah At-Taubah, mereka ada berbeza pendapat. Memulakan dengan membaca isti'azah diikuti dengan basmalah. Kalau kita nak mulakan dengan membaca auzubillah, lepas tu sambung dengan bismillah. Tidak harus memulakan, kat sini dia beritahu tidak harus memulakan pertengahan surah dengan membaca basmalah sahaja tanpa
membaca isti'azah. Contoh muka surat surah Al-Baqarah lah kan. Kita nak ambil masaluhum kama salil ladzi istawqada nara. Kita tak payah baca. Kita tak payah baca bismillah. Kita terus baca auzubillah, terus sambung ayat tu. Dalam ni dia beritahu isti'azah ni dituntut. Kita kena baca dia. Kita kena baca dia ketika nak baca Quran tu lah. Dengan perintah Allah dalam surah An-Nahl ayat 98 di atas tadi. Okey, yang tu je lah. Sampai hari ni ana minta maaf ada salah silap. Video ni slow ke, suara slow ke kan. Ana minta maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung tajuk berkaitan dengan isti'azah dan basmalah. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah basmalah di pertengahan surah. Terdapat dua cara untuk membaca basmalah di pertengahan surah. Antara cara untuk membaca basmalah di pertengahan surah ialah memulakan membaca isti'azah tanpa basmalah. Memulakan membaca isti'azah diikuti dengan basmalah. Dan yang ketiga ialah tidak harus membaca basmalah di pertengahan surah tanpa membaca isti'azah terlebih dahulu. Membaca isti'azah dituntut pembacaannya apabila hendak membaca sesuatu ayat ataupun sesuatu kalimah di dalam Al-Quran. Tajuk yang kedua ialah basmalah antara dua surah. Dijelaskan bahawa terdapat 3 bentuk bacaan basmalah yang harus dilakukan di sisi Imam Hafs. Antara bentuk bacaan basmalah ialah wakaf pada kedua-dua surah dan basmalah. Yang kedua ialah wakaf pada akhir surah dan menyambung wasal basmalah dengan awal surah berikutnya. Yang terakhir ialah menyambung wasal ke semua akhir surah basmalah dan awal surah berikutnya. Selain itu, para qurra tidak mengharuskan menyambung akhir surah dengan basmalah. Sedangkan membaca basmalah bukanlah pengakhiran ataupun pertengahan, tetapi membaca basmalah ialah permulaan untuk membaca Al-Quran. Begitu juga tidak harus menyambung antara dua surah tanpa basmalah di sisi Imam Hafs, yakni selain surah Al-Taubah. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tajuk basmalah antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Para qurra bersepakat tidak seharusnya membaca basmalah antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Mereka juga bersepakat menetapkan 3 bentuk bacaan yang boleh untuk menyambung akhir surah Al-Anfal dan awal surah Taubah. Cara yang pertama ialah dengan cara meletakkan wakaf. Wakaf tu berhenti. Ia meletakkan wakaf pada akhir surah Al-Anfal, kemudian ambil nafas baru. Lepas tu boleh sambung pada surah Taubah. Saya cara yang kedua baca dengan meletakkan saktah di antara akhir surah Al-Anfal dan awal surah Taubah tanpa mengambil nafas baru. Saktah tu kecil. Okey, cara yang ketiga tu wasalkan ke semuanya. Wasal ni adalah sambung. Kira sambung pada akhir surah Al-Anfal, sambung terus pada awal surah Taubah. Dengan satu nafas saja. Ini untuk pada awal surah Taubah saja. Kalau nak baca basmalah baca pertengahan surah Taubah dibolehkan. Ini untuk pada awal surah Taubah saja. Kita pergi pula pada sebab-sebab kenapa surah Taubah tiada basmalah. Okey, sebab pertama ialah dari pendapat Sunadi, kerana ia ditujukan pada waktu peperangan. Sedangkan basmalah ni untuk keamanan, kira dia tak suara.
Sebab yang ke-12 dah pendapat dari Sayyidina Osman pada ketika itu juga sedang menghimpunkan Al-Quran, tetapi para sahabat berselisih pendapat tentang surah Taubah dan surah Al-Anfal. Ada yang mengatakan surah Taubah dan Al-Anfal ni ada satu surah. Ada yang pendapat lain mengatakan ini surah berbeza. Jadi Sayyidina Osman pun dia pilih pilihan yang pertengahan. Dia tidak mencantumkan kedua surah, tetapi dia tidak meletakkan basmalah. Memulakan bacaan dengan isti'azah dan basmalah. Bagi memulakan bacaan dari awal surah-surah selain At-Taubah, seseorang dituntut untuk memulakan bacaan dengan isti'azah dan basmalah bersandarkan dalil-dalil yang telah dinyatakan sebelum ini. Di sini disebutkan 4 bentuk bacaan yang diharuskan dalam memulakan awal surah dengan isti'azah dan basmalah seperti berikut. Yang pertama, waqaf pada isti'azah, waqaf pada basmalah dan awal surah seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, waqaf pada isti'azah, kemudian menyambung wasal basmalah dengan awal surah seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga, menyambung wasal isti'azah dengan basmalah, kemudian memulakan awal surah dengan nafas baru seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang keempat, wasal ke semua isti'azah, basmalah dan awal surah seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Maka disimpulkan di sini basmalah itu dituntut membacanya jika memulakan bacaan dari awal surah kecuali At-Taubah. Isti'azah pula dituntut membacanya ketika memulakan pembacaan Al-Quran.